Siapa dia suruh? Oh tak ada. Oh. Baik. Baik Ustaz Ali ya, Ustaz Ali jadi imam. Ustaz Ali baik dah. Baik Dia dia. mengajar. Dia pergi mengajar. Dia takut tak ada yang sejuk. Hei. Slow sikit. Slow. Slow. Jangan cucu dia ada lima. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'nawi kita duduk sekali malam ni, di mana kita mengharapkan bila kita duduk seperti ini kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala golongkan kita di dalam golongan orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi muqaddimah surah Al-Jin siri 2. Sebelum ini kita telah ceritakan bagaimana rombongan jin itu mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan melihat sedikit lagi sambungan dia pada riwayat yang ketiga daripada Ibnu Ishaq. Katanya apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima tindasan dari orang-orang Quraisy. Maknanya orang Quraisy mula menindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Abu Talib, pak saudara dia, pak duk jaga dia, meninggal dunia. Cara mereka tindas, dan mereka tidak pernah buat semasa Abu Talib hidup. Mereka tak pernah buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masa Abu Talib hidup. Abu Talib mati je, dia buat selalu. Bila dia buat macam ni, dia orang kafir Quraisy ini, mereka merasakan bahawasanya mereka itu mampu untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasakan bahawasanya dengan mereka menindas Rasulullah, Rasulullah akan berhenti daripada menyampaikan dakwah. Dan mereka merasakan bahawasanya apa yang Rasulullah buat itu perlu ditentang habis-habisan dan perlu dihapus daripada muka bumi. Mereka buat apa saja yang mereka nak, apa saja bentuk yang mereka suka, mengikut hawa nafsu mereka, dipandu oleh syaitan. Bila keadaan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Kalau di ayat sini, dia lah pergi Rasulullah itu sebenarnya untuk minta bantuan dan pertolongan dari suku Thaqif supaya mereka itu mempertahankan beliau. Mereka kata bui keselamatan lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa yang sama juga sudah pastilah baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan suku Thaqif ini dapat menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Ishaq, kemudian kami diceritakan oleh Yazid Ibnu Ziyad dari Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurazi, katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke Taif, beliau terus mendapatkan beberapa orang bangsawan dan pembesar Thaqif
Jadi sini saya nak berkongsi sedikit lah tentang bagaimana ada setengah-setengah negeri, setengah-setengah kawasan, setengah-setengah tempat tu pengaruh dia punya orang-orang besar dia tu cukup kuat kepada masyarakat dia. Jadi kena pergi selesaikan urusan ini dengan orang yang paling berpengaruh tu. Secara automatik orang bawah akan ikut. Ini terjadi zaman Melaka dulu, terjadi zaman para Meswara dulu, pernah terjadi. Dan Rasulullah pun buat juga. Rasulullah buat ni, para Meswara masuk Islam tu 500 tahun selepas, ataupun lebih daripada 500 tahun 700-800 tahun selepas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini nak ceritanya bagaimana dulu Rasulullah pernah buat sebelum dibuat oleh pendakwah-pendakwah yang lain. Dan di antara mereka yang menerima dakwah daripada kalangan pembesar ini dalam sejarah bangsa Melayu ialah para Meswara, para Meswara. Jadi beliau terus mendapatkan beberapa orang bangsawan dan pembesar Thaqif. Mereka ialah 3 orang yang bersaudara, Yain Ibnu Umar Ibnu Umair, Mas'ud Ibnu Amr Ibnu Umair, dan Habib Ibnu Amr Ibnu Umair. Bersama salah seorang dari mereka terdapat seorang perempuan Quraisy dari Bani Jumah. Mana bersama dengan bangsawan pembesar Thaqif ini ada seorang perempuan Quraisy dari Bani Jumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menemui mereka dan menyeru mereka kepada agama Allah. Tengok Rasulullah pergi royak kepada mereka tentang agama ini dengan cara yang paling baik sesuai dengan keadaan mereka. Dan pada masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka tentang tujuan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana tujuan dia ialah untuk mereka tujuan kedatangannya ialah untuk meminta sokongan mereka terhadap agama Islam. Nak supaya mereka itu bersama dengan Rasulullah, dan supaya mereka sanggup berjuang bersama beliau untuk melawan kaumnya yang menentang beliau. Rasulullah guna dia punya keazaman dia, kemampuan diri dia itu untuk bermuamalah, berhubungan dengan mereka ini, supaya mereka ini sokong beliau dan sanggup berjuang bersama beliau untuk melawan kaumnya yang menentang beliau. Kalau ikut sini dia kata salah seorang dari mereka berkata sambil mengoyakkan kain Kaabah. Jadi Rasulullah beritahu dia goyak kain Kaabah itu, mungkin kain Kaabah tu ada dengan dia ke macam mana, wallahu alam kalau ikut dalam riwayat ni. Malah kalau ikut yang disebutkan di sini Rasulullah pergi seorang. Kalau ikut yang dalam ni lah, kalau ikut yang dalam ni. Salah seorang dari mereka berkata sambil mengoyak kain Kaabah, apakah benar Allah mengutus engkau menjadi Rasul? Jodoh kamu ni, Allah Ta'ala suruh menjadi Rasul. Dan seorang lagi berkata, adakah Allah tidak mendapat seorang yang lain dari engkau untuk diangkat menjadi Rasul? Tak ada orang lain kau nak boleh jadi Rasul? Tak ada kau. Okey, Allah Ta'ala tak angkat orang lain, angkat mu ni. Kemudian orang yang ketiga berkata pula, demi Allah, aku tak sekecek dah denganmu. Selama-lamanya aku tak sekecek denganmu. Kerana jika benar engkau ini utusan dari Allah, tentulah engkau terlalu tinggi untuk aku menjawab percakapan engkau. Dan jika engkau dusta terhadap Allah, sudah tentu aku tidak patut bercakap dengan engkau. Maknanya dia tidak iktiraf kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila dengar ni Rasulullah tak lawan. Rasulullah tak lawan. Kena tutup dah aircon ni, sejuk dah weh. Sejuk. Aircon duduk atas belakang ni, maklum lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangunlah. Bangun hendak meninggalkan mereka dan beliau tidak menaruh apa harapan lagi untuk mendapatkan apa-apa pertolongan dari suku Thaqif. Bangun nyok gi. Bangun nyok gi. Kemudian beliau bersabda kepada mereka, menurut ceritanya kepadaku. Dalam ni dia kata menurut ceritanya kepadaku. Segala apa yang telah kamu lakukan itu, aku harap kamu rahsiakannya saja. Jadi Rasulullah royak. Duduk sendiri dah pandai lah aku royak. Aku kecek dengan puakmu ni pandai apa lah. Cukup setakat kita je lah. Cukup setakat kita je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka berita itu sampai kepada kaumnya. Bapa? Supaya mereka tidak menghasutkan kaum Thaqif bertindak terhadap beliau. Dia tak silah kaum dia tahu. Bila kaum dia tahu, kaum dia akan suruh kaum Thaqif ni buatlah benda-benda tak molek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum Thaqif tidak mengendahkan permintaan beliau. Buat tak bercara. Dan terus menghasut orang-orang yang nakal dan bebal, dan hamba sahaya mereka memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Thaqif ni dia royak polok kepada puak-puak dia. Hasut. Suruh Nabi kata, suruh mereka itu kata buat apa saja tindakan, lempar batu kau, lempar kayu kau, lempar tanah kau, macam-macam lah. Maki hamun dan menyorok-nyorokkannya, maksud sorok, hingga orang ramai datang mengerumuninya dan mendorongnya. Bila hingga orang ramai pakat mari duk berkerumun. Kalau Rasulullah ayat dah kan cukup setakat ni je lah. Tak sedut ayat lah kau puak-puak mung. Tak sedut ayat ke puak-puak mung ni. Cukup setakat kita je. Mutaksir kat tak apa. Kalau kita kata gitu lah bahasa. Tapi puak dia ni bengong, agah. Dah lah persoal Rasulullah. Tak ada orang lain kau nak atak. Dah lah persoal gitu. Dia suruh pula puak hamba. Dia suruh pula kaum dia hak lain tu pakat kata, pakat kerubung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Rasulullah kata dah kena makrumung, kena sorok. Wo kena sorok gak. Dah, siapalah dia? Kata mengundur lah. Dah. Berlari-berlari anak lah kalau kita kata tak kena lepar macam-macam ni. Kalau kita pun begitu nya berlari juga. Beronggar dia. Siapa dia beronggar? Siapa dia masuk berlindung dalam sebuah kebun yang dimiliki Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Dan kedua-duanya, dua tadi, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah tadi ada dalam kebun tu. Lalu kumpulan orang-orang Thaqif yang nakal dan bebal yang sedang mengekori baginda itu pun balik meninggalkannya. Tak berani nak masuk lah dalam kawasan kebun. Orang suhu juga kali. Kebun orang suhu, tak berani nak masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berteduh di bawah bayang serumpun dahan anggur dan duduk di sana. Bukan pokok anggur ni kalau kita nak mudah faham kan, pokok kita hot tak biasa pergi negara Arab ni kan. Macam dia kena buat gebor. Macam kita tanam pun apa tu? Sayur ke apa panggil? Sayur tene. Apa tu hok ninja tu kita makan tu. Bukan tolo. Labu dia bawah dia di atas kena buat gebor. Kaca panjang. Kaca botol. Kaca botol.
Ni, maknanya Rasulullah pergi duduk teduh dah. Di bawah bayang serumpun anggur dan duduk di sana. Masa tu Utbah dan Syaibah ni anak beranak lah. Anak beranak tak? Bukan. Utbah bin Rabi'ah adik-beradik. Utbah dengan Syaibah ni duduk perhati, duduk kelih. Nampaklah bagaimana Rasulullah itu dihinakan oleh orang-orang yang nakal dan bebal dari penduduk Taif itu. Lalu dia duduk perhati Rasulullah mari masuk kat demo tu tak beranilah. Bila duduk perhati, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenteram, ia pun berdoa. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takalni ila ba'idun yatajahhamuni am ila aduwin malakathu amri. Sampai habis. Ya Tuhanku, aku merayu kepadamu betapa lemahnya kekuatanku. Gini tengok cara Rasulullah berdoa ni. Kita kena berdoa gini jugalah. Tuhan aku merayu padamu betapa lemahnya kekuatan aku. Sikitnya keupayaan aku, tak erok dah aku ni. Sikit keupayaan aku, tak erok dah aku ni ya Allah. Betapa hinanya aku ni di sisi manusia. Orang pakat tak cara dah kat aku. Gitulah kalau kita nak bahasa kita kan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dari semua yang pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Tuhan aku, mulah Tuhan aku. Tuhan orang lemah. Kepada siapakah engkau serahkan diriku? Nak serah aku ke siapa lagi? Ngadu ke Allah Ta'ala. Nak serah aku ke siapa lagi Allah Ta'ala? Sedih Nabi ni. Nak biar aku duduk dengan siapa lagi? Biar aku kena dengan siapa lagi? Duduk kapur aku Mekah tak boleh. Yang pula demo dan sebagainya. Demo pakat kata kat aku, pakat ambat aku, pakat benci kat aku. Gitulah maksud dia sebenarnya. Gi ke Taif pula, kena ambak pula dengan kaum Taif, kena lempar pula dengan batu dan sebagainya, dengan benda-benda kerah. Aduh, nak suruh aku ke siapa lagi? Adakah kepada orang jauh yang menyambutku dengan wajah yang masam? Tak akan menolak aku kepada puak-puak Taif hak tak ceri, hak kata apa ni? Hak tak boleh nak terima aku, tak akan nak lak aku begitu. Gitu. Atau kepada musuh yang engkau telah memberi kuasa kepadanya mengganggu urusanku. Tak akan nak lak aku ni kepada musuhmu ya Allah, kepada musuh Islam. Andainya tiada apa-apa kemarahanmu terhadapku, kalau mu tak marah kat aku, maka tiadalah apa-apa yang menyusahkanku. Kalau mu tak marah kat aku redha. Gitulah. Tetapi perlindunganmu kepadaku itulah yang lebih selesa kepadaku. Aku harap mu boleh jaga aku ya Allah. Tolonglah aku, jaga aku, lindung aku ya Allah. Aku selamat ya Allah. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan menjadi asas kebaikan urusan dunia dan akhirat, dari diturunkan kemukaanmu atau ditimpa kemarahanmu ke atasku. Kepadamu lah taubat dari dosa dan kejahatan hingga engkau redai, dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolonganmu. Nabi ngadu, tengok cara Nabi ngadu. Kita ni kena ngadu gitu. Lebih lagi mengayu pada Allah Ta'ala. Tuhan aku ni, kau beromo, kau tak erok. Kalau mu tak ampun dosa aku, kalau mu tak tolong aku sihat, payah aku nak pergi semayang, payah aku nak dengar orang ngajar. Aku pun tak ada gapo, melainkan aku ada mu je ya Allah.
Ya Allah, beri ketenangan pada hidup aku, beri keselamatan pada ikut aku, hidup aku. Aku ni banyak benda dok molek aku buat denganmu ya Allah. Tapi tutup aib aku. Tutup aib aku ya Allah. Gitu kita kena ngadu gitu. Aku tahu mu ni Maha Pengampun ya Allah. Ampunkanlah aku. Golongkanlah aku dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang yang takut padamu ya Allah, orang yang bersiap sedia untuk bertemu denganmu ya Allah. Gitu cara dia. Dan kita tengok bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Kita tengok lagi bagaimana Muhammad ibn Ka'ab bercerita lagi apabila Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penderitaannya. Lepas lama duduk perhati tengok Rasulullah lagi duduk bawah bayar pohon apa ni? Pohon anggur. Dia nampak Rasulullah duduk macam kata apa ni, berdoa tu. Maka tergeraklah rasa kasihan belas di hati mereka terhadap beliau. Lalu kedua-duanya, Utbah dengan Syaibah tadi, kedua-duanya memanggil seorang hamba mereka yang beragama Kristian bernama Addas dan berkata kepadanya, ambillah setangkai buah anggur ini dan taruhkannya dalam pinggan ini, kemudian bawakannya kepada lelaki itu dan suruhlah dia makan. Lalu Addas pun berbuat seperti yang disuruh dan membawa anggur itu dan meletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, silalah makan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada buah itu, beliau pun membaca bismillah. Kemudian barulah ia makan. Jadi masa tu Addas tak pergi lagi. Barang sampai duduk depan, suruh orang suruh makan, Rasulullah letak tangan bismillah, nak ambil makan. Jadi Addas ni dia duduk perhati, dia tengok wajah Rasulullah. Rasulullah ni barang orang comel, kacau, tampan. Dia duduk perhati. Lepas tu dia kata, demi Allah, perkataan ini tidak pernah dikatakan oleh penduduk negeri ini. Perkataan, baca doa tadi, baca bismillah tadi. Ada kata demi Allah, penduduk negeri ini tak pernah sebut perkataan bismillah. Tak pernah dengar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau dari penduduk negeri mana wahai Addas, dan apa agamamu? Jawab Addas, saya beragama Kristian dan saya dari negeri Ninawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau dari negeri seorang yang saleh, Yunus ibnu Matta. Maka kata Addas, tahukah engkau siapakah Yunus ibnu Matta itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Lalu Addas pun menekami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium kepalanya, tangannya dan kakinya. Ini seperti mana diceritakan oleh Muhammad bin Ka'ab dan cerita ni. Lepas tu dia cerita lagi. Lalu salah seorang dari anak-anak Rabi'ah itu berkata kepada saudaranya, hamba awak itu telah dirosakkan oleh orang itu. Oleh itu apabila Addas pulang mendapatkan mereka, mereka pun berkata, celaka engkau hai Addas, mengapa engkau kucuk kepala dan kaki tangan orang itu? Jawab Addas, tuan hamba. Addas ni hamba kan? Jawab, tuan hamba, tiada seorang pun di bumi ini yang lebih baik dari orang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menerangkan kepada hamba satu perkara yang tidak dapat diketahui melainkan oleh seorang Nabi. Sebab dia seorang Kristian yang taat beragama. Lalu mereka berkata kepada Addas, kasihan kepadamu hai Addas, janganlah ia pesongkanmu dari agamamu, kerana agamamu lebih baik dari agamanya. Sebab mereka tak tahu seperti mana Addas
tahu, subhanallah. Andasnya orang yang tahu bahawasanya akan datang seorang Rasul. Jadi Muhammad bin Ka'ab ni cerita lagi. Dia teruskan ceritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Taif, pulang ke Mekah. Mana selepas selesai belakang tu, Rasulullah pulang ke Mekah. Setelah beliau tidak mempunyai apa-apa harapan mendapat sebarang pertolongan dari Bani Thaqif tadi. Tak dapat apa-apa pertolongan. Apabila beliau sampai di Nakhlah, beliau bangun di tengah malam mendirikan salat. Tiba-tiba lalu rombongan jin yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, di mana rombongan jin itu mereka terdiri dari 7 orang dari jin penduduk kampung Nisibin. Mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dan apabila beliau selesai dari solatnya, mereka pun pulang kepada kaum mereka memberi amaran kepada mereka, sedangkan mereka sendiri telah beriman dan menyambut dakwah Allah yang telah didengar mereka itu. Lalu Allah ceritakan berita mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim." Ini surah Al-Ahqaf. Muka surat pertama surah Al-Ahqaf, muka surat kedua, muka surat ketiga, muka surat keempat, muka surat kelima atas sekali. Kan? Buka ayat tu akan jumpa surah Al-Ahqaf pada juzuk yang ke-20, 26. Dan kenangilah ketika kami dorongkan kepadamu sekumpulan jin untuk mendengar bacaan Al-Quran darimu. Apabila mereka hadir di situ, mereka pun berkata sesama mereka, "Ansitu, diamlah dan dengarlah baik-baik." Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Apabila selesai bacaan itu, mereka pun pulang kepada kaum mereka memberi peringatan. Ni kisah jin masuk Islam ni. Dah berlaku selepas Rasulullah balik dari Taif, mengikut cerita ni. Ya. Ada cerita lain juga kita dengar sebelum ni. Rasulullah hilang tengah malam, sahabat cari tak jumpa. Dah, ni cerita ni ialah Rasulullah balik daripada Taif, singgah di An-Nakhlah. Dia semaya dan dengar benda ni. Jin mari dengar. Daripada kaum apa jin itu? Daripada penduduk kampung Nisibin. Apabila selesai bacaan itu, mereka pun pulang kepada kaum mereka memberi peringatan. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, kami telah mendengar bacaan sebuah kitab yang diturunkan selepas Nabi Musa." Manalah panjang orang jin ni tak? Ya? Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menunjukkan kepada pengajaran yang benar dan ke jalan yang lurus. "Wahai kaum kami, ya qaumana," itu maknanya wahai kaum kami, "ajibu da'i Allah," sambutlah dakwah orang yang menyeru ke jalan Allah. "Wa aminu bih," dan berimanlah kepadanya. Kepada Allah Ta'ala lah, beriman kepada Allah Ta'ala. "Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim." Nescaya Allah ampunkan dosa-dosa kamu dan melindungkan kamu dari azab yang amat pedih. Juga dalam Al-Quran, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Wahai Muhammad, katakanlah aku telah diwahyukan bahawa sekumpulan makhluk jin telah mendengar. Mana Rasulullah diturunkan wahyu supaya Rasulullah bacakan kepada sahabat bahawasanya
dia telah diwahyukan bahawa sekumpulan makhluk jin telah mendengar bacaan Al-Quran. Ibnu Kathir dalam tafsirnya telah mengulaskan riwayat Ibnu Ishaq ini dengan katanya cerita ini betul. Tetapi cerita mengenai jin-jin itu mendengar bacaan Al-Quran pada malam itu adalah dipertikaikan. Ini mengikut Ibnu Kathir. Kerana mereka mendengar bacaan Al-Quran itu pada permulaan diwahyukannya, sebagaimana yang dapat difaham dari cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah lalu kita baca sebelum ini. Minggu lepas ya, kita baca dah sebelum. Sedangkan pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif itu ialah selepas kematian bapa saudaranya, iaitu kira-kira setahun atau 2 tahun sebelum hijrah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya. Andainya, dia kata kat sini, andainya cerita Ibnu Ishaq ini sahih, iaitu cerita yang mengatakan bahawa peristiwa kumpulan jin mendengar bacaan Al-Quran itu adalah berlaku selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif dengan perasaan patah hati kerana menerima layanan yang buruk dan degil dari pembesar-pembesar Thaqif, dan selepas beliau mengangkatkan doa patah hatinya dan cinta kasihnya kepada Allah, maka dari segi ini cerita ini amat menarik sekali, kerana ia mengisahkan bagaimana Allah mendorongkan sekumpulan jin pergi mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menceritakan kepada beliau apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dikatakan jin-jin itu kepada kaum mereka. Cerita ini mengandungi pengertian-pengertian dan isyarat-isyarat yang halus yang memberi banyak ilham. Baik, walaupun di waktu mana dan dengan sebab apa sekalipun berlakunya peristiwa itu tetap terjadi. Walaupun kita dengar dah Rasulullah tengah pernah hilang di kalangan sahabat tengah malam. Sebelum ni kita dengar, dan cerita Ibnu Ishaq kita dengar. Namun kandungan cerita yang disusulkan dengan pengakuan makhluk jin tentang kebenaran Al-Quran dan agama Islam ini adalah tetap membawa pengertian-pengertian yang amat besar, iaitu cerita yang kita baca pada ayat Al-Quran surah Al-Ahqaf tadi. Bagaimana sekumpulan jin pernah mendengar bacaan yang pernah dibacakan pada zaman Nabi Musa. Ini dia kata apa dia? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami telah mendengar bacaan sebuah kitab yang diturunkan selepas Nabi Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menunjukkan kepada pengajaran yang benar dan ke jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, sambutlah dakwah orang yang menyeru ke jalan Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya Allah ampunkan dosa-dosa kamu dan melindungkan kamu daripada azab yang amat pedih. Maknanya, betul lah ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata pada surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sembah Allah Ta'ala. Dan betul lah firman Allah pada surah yang lain, surah As-Sajdah masalah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan penuhkan neraka jahanam itu daripada kalangan minal jinnati wan nasi ajma'in, daripada kalangan jin dan juga manusia semuanya. Untuk orang yang kafir, orang yang tak terima kewujudan Allah dan tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat daripada kita dengar ini? Kita dapat di antaranya yang saya nak sentuh, benar-benar sentuh, ialah bagaimana Rasulullah mengajar kita bila ada masalah kecil ke besar ke, tak ada tangan, minta dengan Allah. Musim Covid ni ramai orang terkesan, ada yang dibuang kerja, ada yang tidak ada susu, tidak ada pampers untuk anak. Yang kita dapat, berita-berita ni kita dapat dan kita pergi bertemu dengan mereka. Dan kita harapkan mereka ini diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Dan kita dapat harapkan mereka yang kenal jiran-jiran seperti ini saling bantu-membantu, dan pada masa yang sama dorongkan mereka kepada
at-tawajjuh ila Allah. Maknanya serah diri pada Allah Taala, cuba cari kerja walaupun dengan cari ikan. Kalau musim ni kan ada ikan, ada parit, ada tali air dan sebagainya untuk makan minum. Kerana apa? Kerana kalau tak pandai kita duduk tunggu saja tak boleh. Kena pergi cari. Ini dah tahu kena buat kerja. Lepas kena buat kerja, balik duduk rumah, duduk saja. Pukul 10 lepas bangun mai subuh, tidur pula. Pukul 10 baru bangun. Mana boleh gitu. Ikhtiar lah. Jadi tukar urut kau. Ada. Dah, ikhtiar lah. Pergi tolong orang kau. Ambo pernah kerja dengan gaji 5 ya. Ambo pernah kerja tak ada gaji. Tak ada gaji. Bila tak ada gaji, masa ambo berhenti satu kerja, ambo pernah berhenti satu kerja, ambo cari dah ikan dan di tali air kadar. Tak ada nasi. Nasi pun tak ada, beras pun tak ada. Ambo pernah buat gitu. Pernah kerja. Ada BA ni. Pernah kerja atas jalan, jaga dera. Kita royak ni supaya puak kita ni kalau ada di antara rakan-rakan kita seperti itu, royak mereka tak usah malu. Yang penting kerja, cari kerja yang halal. Kalau kita tak nasihat mereka, mungkin mereka terkejut sebab mungkin demo sebelum ni boleh gaji. Dah. Jadi kita tolong bawa mereka. Tolong tunjuk pada mereka, mungkin basuh pinggir kedani lah. Dah. Mungkin macam semua itu supaya mereka berusaha untuk menjadi manusia yang ada usaha, ada ikhtiar. Rasulullah habis cara dah, usaha dan ikhtiar dia, tak ada cara lain, angkat tangan ngadu pada Allah Taala. Kita musim Covid habis usaha dah, angkat tangan pada Allah, ya Allah buka rezeki, buka pintu rezeki, pintu rahmat kepada aku dan juga penduduk kawasan ini dan mereka yang bersama dengan aku dan keluarga aku, supaya kami mendapat rezeki yang halal dan juga supaya kami dapat rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, dan kami dapat mengabdi diri, melakukan amal taat dan juga melakukan perkara-perkara yang engkau suka dan kau redha, ya Allah. Amin. Apa senyapnya? Amin lah. Allah nak kena ajar lagi bab tu orang baca doa. Jadi itulah untuk pada malam ni. Hak mana baik daripada Allah Taala. Hak mana selera tu selera juga. Jadi habislah mukadimah surah Al-Jin 2 kali dia. Kelah baru habis. InsyaAllah tafsir dia kita akan sambung minggu depan kalau Allah Taala panjang umur. Kalau tak ada kuarantin lah. Kalau ada kuarantin macam baru ni kan, kita sambung minggu akan datang. Boleh deh. Moga-moga Allah Ta'ala memberi manfaat kebaikan kepada kita semua bila kita dengar cerita-cerita ni. Walaupun saya buat kesimpulan yang agak sikit tadi, tapi moga-moga apa yang kita dengar itu menambahkan iman kita, menambah ketaatan diri kita kepada Allah SWT. Dan kita tahu cara kita nak mengadu kepada Allah seperti mana yang diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita peristiwa di Taif tadi. Lagi jangan lupa untuk baca Quran. Rasulullah baca, jin boleh dengar, kita baca, tak perlu jin dengar pun tak apa. Yang penting telinga kita dengar, anak cucu kita pun dengar, dan juga mereka yang bersama kita dengar, supaya dapat manfaat kebaikan daripada mendengar dan membaca Al-Quran itu sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum.